Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Baru sebentar tadi berita yang amat mengejutkan seluruh politik negara Malaysia. Apabila orang besar Barisan Nasional, orang kuat UMNO, orang kuat menyokong Najib Razak agaknya, telah ditamatkan perkhidmatannya di dalam Barisan Nasional. Ini mengejutkan dan memang menggemparkan seluruh negara. Beliau pernah mencabar untuk berdebat dan macam-macam lagi lah. Okay. Daripada Malaysia kini baru diterbitkan, akhirnya kita dapati berita yang sangat penting ini. Barisan Nasional Selangor mengesahkan telah menematkan Hikmat Isham sebagai Ketua Penerangan Barisan Nasional. Barisan Nasional Selangor telah menamatkan Hikmat Ketua Penerangan mereka iaitu Isham Jalil berkuat kuasa serta-merta. Perkara itu telah dimaklumkan oleh Isham selepas satu surat telah dikeluarkan oleh Setiausaha Barisan Nasional Selangor iaitu Muhammad Satim Diman bertarikh 3 Jun yang lalu. Menurutnya, berdasarkan surat tersebut, ia kerana jawatan Ketua Penerangan Barisan Nasional Negeri tidak termaktub di dalam perlembagaan gabungan berkenaan. Katanya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama dan berjuang bersama saya sepanjang tempoh perkhidmatan saya sebagai Ketua Penerangan Barisan Nasional Selangor. Tambahnya lagi, perjuangan kita belum selesai. Oleh itu, saya mohon agar tuan-tuan dan puan-puan untuk meneruskan perjuangan dan usaha ini walaupun saya tidak lagi berada di kepimpinan Barisan Nasional Negeri, katanya dalam satu hantaran di Facebook pada hari ini. Tambah Isham Jalil lagi, dia tetap akan membantu sebaik mungkin dengan apa yang termampu walaupun tanpa apa-apa jawatan dan berjuang sebagai ahli biasa seperti sebelum ini. Katanya dalam hantaran tersebut, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati perjuangan kita. Sekiranya kita ikhlas, istiqamah dan sabar, Allah akan bantu dan berikan kita kejayaan demi masa depan negara dan anak cucu kita semua, insya-Allah, katanya. Tidak pasti jika penamatan perkhidmatan itu ada kaitan dengan beberapa kenyataan dan ulasan Isham Jalil yang didakwa tidak sealiran dengan pemimpin atasan tertentu, terutamanya dari Selangor. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Isham Jalil adalah salah seorang yang paling pandai berdebat di dalam Barisan Nasional. Dan kalau saya tak silap, betulkan saya kalau saya silap, dia inilah yang dikatakan paling sesuai untuk berdebat dengan Rafizi. Dan Rafizi pernah kalah dengan dia di dalam debat nasional negara Malaysia. Kalau tak silap, dia dapat nombor 1, Rafizi dapat nombor 2. Sekarang, dia tidak lagi ada apa-apa jawatan di dalam Barisan Nasional Negeri Selangor. Apa yang akan terjadi kepada Barisan Nasional di Selangor selepas ini? Nampaknya, tuan-tuan dan puan-puan, tidak boleh dinafikan, susah untuk dinafikan dan terlalu ketara, terlalu jelas bahawa seakan-akan, betulkan saya kalau saya salah, seakan-akan di dalam Barisan Nasional dan UMNO memang sekarang ini ada masalah dalam kepimpinan. Ada yang sokong A, ada yang sokong B, ada yang sokong C dan sebagainya. Terbaru, di dalam Konvensyen Barisan Nasional pun ada beberapa pemimpin yang dengan lantang tidak setuju dengan pendirian daripada orang besar Barisan Nasional UMNO, Zahid Hamidi. Di antara mereka adalah Khairi Jamaluddin, Anwar Musa, dan kenyataan terbaru yang lebih pedas, lebih panas daripada Nazri Aziz berkenaan dengan pembubaran parlimen. Terima kasih. Kita doakan semoga Isham Jalil akan terus okey-okey saja dan semoga negeri Selangor akan terus maju jaya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye bye.
Sejahtera, salam sejahtera, selamat petang tuan-tuan dan puan-puan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya ingin pertama mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang berjaya menjadi Perdana Menteri sekarang. Yang beberapa masa beliau menjadi Perdana Menteri, beliau berjaya membantu rakyat, terutamanya yang paling diingati adalah pengeluaran khas KWSP sebanyak RM10,000. Ini benar-benar dinantikan oleh rakyat. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, baru sebentar tadi ada satu tajuk berita, mana yang lebih bagus, bubar parlimen ataupun rombak kabinet. Bubar parlimen atau rombak kabinet. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, terbaru ini bukan cerita daripada negara kita, tapi mungkin boleh ditiru. Mungkin boleh ditiru. Tahniah diucapkan kepada negara Brunei. Sultan Brunei telah rombak kabinet dan buat pertama kalinya menteri wanita pertama dilantik. Bandar Seri Bengawan. Sultan Brunei Sultan Hassan Al-Bolkiah telah mengumumkan rombakan awal menteri kabinet berkuat kuasa semalam. Dalam satu siaran ucapan khasnya di seluruh negara, Baginda berkata kabinet baru akan berkhidmat untuk tempoh 4 tahun. Baginda bertitah bahawa pelantikan itu adalah amanah yang mesti dilaksanakan dengan penuh taat setia dan bertanggungjawab. Buat julung kalinya juga, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, wanita telah dilantik sebagai menteri dalam kerajaan Brunei, iaitu Menteri Pendidikan Rumaizah Muhammad Saleh. Sementara itu Sultan mengekalkan jawatan tertingginya sebagai Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Kewangan dan Ekonomi. Bagaimanapun menteri-menteri kanan berundur, termasuklah Menteri Dalam Negeri Awang Abu Bakar Apong, Menteri Sumber Utama dan Pelancongan iaitu Ali Apong, serta Menteri Pembangunan Suhaimi Ghaffar. Beberapa muka lama akan terus berkhidmat dengan portfolio sama ada. Antaranya dengan portfolio yang sama, antaranya adalah Menteri Hal Ehwal Agama Awang Badarudin Awang Osman, Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri iaitu Muhammad Amin Liu Abdullah, Menteri Luar Negeri kedua Eriwan Muhammad Yusof dan Menteri Kesihatan Mat Isham Jafar. Menurut penganalisis media tempatan yang enggan namanya telah disiarkan, langkah rombakan awal kabinet itu bertujuan untuk menyuntik lebih kekuatan dan tenaga dalam sistem pentadbiran, sambil juga untuk mengekalkan kestabilan dalam bidang utama dalam hal ehwal dalam dan luar negara. Kali terakhir kabinet dirombak iaitu pada Januari 2018 dengan tempoh 5 tahun apabila beberapa menteri veteran diganti. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Sultan Brunei yang telah berjaya merombak kabinet, dan tahniah juga kepada negara Brunei dan juga kepada individu yang telah dilantik sebagai menteri pertama di Brunei, iaitu wanita, iaitu Menteri Pendidikan untuk Brunei. Tahniah diucapkan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Apa pendapat kamu pula untuk Malaysia? Bagus rombak ataupun bagus bubar parlimen? Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.